الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama lagi. Jadi sebelum kita masuk membicarakan hadis yang ke-27, kita nak tengok lagi sedikit ada beberapa perkara lagi sebagai maklumat tambahan pada hadis ini yang juga pentinglah untuk kita memahaminya. Iaitu fakta yang berkaitan dengan hadis ini. Yang mana fakta yang pertama, komentar daripada Muhammad Qutb itu sudah pun saya sebut pada minggu lepas. Cuma kita nak sebut sekali lagi, dan ada tambahan yang mana dalam kitab yang memuatkan komentar Muhammad Qutb berkenaan dengan hadis ini, rupanya dia ada lagi tambahan perkara yang berkaitan. Misalnya Muhammad Qutb menyebutkan hadis ini, iaitu hadis yang ke-26 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnayn sadaqah wa tu'inu ar-rajul في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري. Jadi hadis ini kita bincang sebelum ni. Jadi pada malam ni kita nak tengok fakta yang berkaitan. Cuma sebelum itu saya tak pasti sebut dah ke tak. Cuma saya nak sebutlah, kalau sebut dah sebagai ulangan, kalau tak sebut lagi sebagai fakta tambahan juga. Yang mana dalam hadis ni ada disebut mana langkah, setiap langkah yang kita gunakan untuk melangkah pergi ke masjid itu, saya pun tak ingat sebut dah ke tak. Ini maknanya hak yang minimal lah. Maknanya kalau zaman Nabi tu, para sahabat tu, bila Nabi sebut setiap langkah pergi ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah itu, mana boleh pahala sedekah setiap langkah itu, maka setengah sahabat tu memang sengaja pusing kok jauh, dan bila sampai masjid dia pusing masjid beberapa kali kerana nak memperbanyakkan khutbah itu, langkah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hadis ni kita nak tengok dalam konteks kita sekarang, yang bukan semua orang berjalan kaki mari masjid ni. Ada setengah tu naik motor, naik basikal, naik kereta. Jadi nak kira langkah lagu mana tu, untuk boleh pahala tu. Sebab itulah ulama kata hak ni, Nabi nak ayat ni paling minimal modal yang kita guna bila kita melangkah guna jalan kaki di masjid ni, kira-kira modal sikit lah. Sehingga kita boleh kata takut selipai lah. Kerana jalan lain maknanya sikit lah, tapi boleh setiap langkah. Sebab tu dalam mana syarah-syarah baru ni mana disebut lah. Jadi dalam konteks kita sekarang, bila kita mari ke masjid, kos kita tu lebih besar, minyak kereta dan sebagainya, maka pahala dia lebih lagi kalau kita ikhlas. Mana dia faham begitu hadis. Misalnya kita mari jauh, jalan jam, berapa minyak kereta, masa tu lebih lama kita guna untuk sampai ke masjid. Tentunya banyak lagi lah kita dapat dari sudut tu. Banyak lagi kita dapat. Cuma nilai bila mari masjid tu macam mana, ingat dia kepada Allah sejauh mana, itu bab lain. Perbuatan zahir dia tu sendiri mana ada nilai, kerana dia menggunakan kos yang lebih banyak untuk mari ke masjid. Kalau orang ni sekadar mari jalan kaki, berapa sen yang kita atas kos dia tu, tak perlu guna minyak ke apa. Cuma mungkin kelebihan dia dapat kerana susah, waktu malam gelap, takut buat juga misalnya, tu ada kelebihan dari sudut lain. Tapi dalam konteks kita nak faham dalam kehidupan kita ni, maka kita dapat kelebihan jugalah. Cuma bagaimana Allah kira tu kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sekarang ni kita nak lihat pandangan Muhammad Qutb. Jadi Muhammad Qutb menyebutkan hadis ini mempunyai banyak pengertian yang berguna bagi kehidupan seseorang muslim. Namun beliau memilih dua pengertian besar untuk dikongsi
Iaitu yang pertama, hadis ini menyungkil bakat positif yang terpendam dalam diri insani seperti yang kita sebut dah sebelum ini. Dan yang kedua, hadis ini mengikat kukuh masyarakat melalui kasih sayang dan perasaan persaudaraan yang bersifat amali. Jadi dia kata bukan hadis ini sajalah. Kalau mengikut Muhammad Qutb bukan hadis ini saja. Hadis ini dah hadis-hadis seumpama ini yang melibatkan tindakan aktiviti yang dilakukan oleh individu dalam perkara yang berkait dengan manfaat untuk orang ramai. Hadis-hadis sebegitu. Dia paling kurang ni, hak besar ni dia dua perkara. Maknanya dia nak menyemarakkan waktu tubik. Nak waktu tubik. Maknanya sifat-sifat yang baik yang ada, yang terpendam itu. Dia ginilah sebenarnya. Saya pun terlitah. Masa tu tengok kitab ni terlitah gitu. Kalau orang belajar silat lah. Ya, orang belajar silat seni mempertahankan diri. Ya. Setengah-setengah tu sebelum dia belajar tak ada nampak dia. Orang pun tengok tak nak sampah, dia boleh kalau dia nak belajar silat lagu ni, jalan lagu ni. Rupanya ada bakat terpendam dia. Bila belajar dia tubik, hak duduk dalam. Jadi kalau selagi dia tak main, tak lepas dalam gelanggai, dia tak tubik. Bila tubik juga, baru orang terkejut. Orang duk ngani dia masuk gelanggai, jalan pun tak betul. Tu rupanya dia tidak hak tu yang menentukan. Bila kena buat dulu, kena asah bakat tu, rupanya benda tu ada. Jadi Muhammad Qutb sebut, dia kata, hak ni pun, mana kita nak keseru sebab tu, dia menyentuh sini sulama. Guna sulama itu, iaitu sendi-sendi, urat saraf dan sebagainya. Sehingga ulama kata khaliyah sel kita masuk. Mana kita nak aktif semua yang berkaitan dengan tubuh tu untuk buat ibadat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara itu perlu dalam bentuk makna tamarrun itu, dalam bentuk latihan itu. Jadi yang kedua tu, dalam hadis ni juga Nabi SAW nak ikat bagaimana kita nak supaya terjalin hubungan kasih sayang sesama anggota masyarakat itu. Ini cara Nabi sebutnya. Makna seseorang itu dia tolong orang lain. Itu cara dia dengan penuh ikhlas. Dan Nabi suruh buat benda, Nabi kaitkan hak itu dengan sedekah. Nabi kaitkan dengan sedekah. Nabi kaitkan dengan sedekah. Lepas ni kita tengok fakta mana dari sudut rohani. Sangat halus. Dia punya ulama, dia faham. Mana ulama psikologi. Sebab ni kita akan tengok bagaimana ulama yang melihat hadis ini dari sudut psikologi. Bagaimana dia nampak hadis ini. Memang cukup halus lah cara dia. Kalau kita baca beberapa kali nak boleh faham dia punya dia nampak. Tak apalah, kita tengok dulu. Selain itu melalui hadis ini Nabi mengeluarkan maksud sedekah dari pengertian taklidiyah, yakni secara adat kebiasaan, kepada pengertian yang bersifat nafsiyah, yakni secara roh yang lebih luas sentuhan dan rangkumannya, sehingga difahami setiap amalan kebajikan adalah sedekah dan setiap orang akan dapat melakukannya. Dalam hadis ini juga Nabi nak membuat satu anjakan makna kepada sedekah yang biasa difahami. Biasa orang pakai sedekah ni secara taklidiyah. Taklidiyah ni maknanya secara biasa. Bila sebut sedekah, telita harta selalu. Itu taklidiyah. Secara adat, secara kebiasaan. Jadi Nabi nak anjak, Nabi nak memperlahkan lagi skop sedekah itu biar dapat dalam bentuk alamun wasi, dalam bentuk skop yang luas, iaitu bersifat nafsiyah, ruh dia yang lebih luas sentuhan rangkuman sehingga setiap orang pun boleh buat. Jadi maknanya tak ada sebab dah orang kata tak boleh nak sedekah, tak ada sebab. Sebab kalau dia tak ada pieti pun boleh juga. Jadi bagi orang-orang miskin benar-benar gini, dia tidak rasa terpinggir dalam agama. Dia rasa Islam ni rahmat sungguh. Orang seperti dia yang tidak ada harta pun boleh juga duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang yang kaya raya itu. Yang kedua, Rasulullah menarik perhatian kita kepada hakikat insani, yakni kemanusiaan yang mempunyai pelbagai bentuk dan ragam, di mana emosi dan sentimenlah yang mendorong seseorang untuk membantu orang lain melalui hartanya. Maka dorongan jiwa insani, yakni emosi dan sentimen itu jugalah yang akan mengganggu seseorang untuk membuang diri dari jalanan, yang akan mengganggu pengguna jalan. Ini fakta yang kedua, mana dari sudut psikologi. Maksudnya begini, seseorang yang sanggup mengeluarkan duit atas nama sedekah tu, buat tubik duit dalam jumlah yang tertentu, sebenarnya kalau kita nampak zahir dia, tangan dia bergerak melepaskan harta dia kepada orang lain itu, sebenarnya dia buat gitu kerana apa? Kerana emosi dan sentimen, kerana gerak ke dalamnya.
Perbuatan hati dia yang mendorong tangan tu. Tangan ni jom ya, dalam tu, ke hati tu. Hak tu sebenarnya. Jadi dia mari situ. Hak sedekah dia mari situ hakikatnya. Jadi Nabi nak ayatnya, setiap orang bila dia buat sedekah sebenarnya hasil pada emosi dan sentimen dia. Dia rasa kesian, dia rasa nak kelebihan, dia rasa tu. Dia mari hak tu dulu. Tak setiap orang yang terdidik dengan ajaran agama, dia akan mari hak tu. Maka nyanyalah kepada orang miskin yang juga mari sehingga menangis sahabat. Sebab apa? Mari perasaan itu nak buat, tapi tak boleh buat. Sebab apa? Sebab tidak ada duit, tidak ada harta. Siapa setengah tu main ada semua sampai kocok. Sedih sangat. Tak lagi perang, tak lagi sedekah. Sehingga setengah tu yang masih kuat lagi anggota dia pergi hijau khusus. Apa tu? Desakan dalaman, emosi, sentimen, syuur nafsiyah dia itu mendesak. Satu sebenarnya. Jadi Nabi dalam hadis ni bukan semata-mata Nabi nak ayat sedekah. Nabi nak supaya hak duk dalam tu dia jadi subur. Dan bila subur, dia bahaya kalau kita tidak beri ruang kepada dia. Sebab orang nak nikah, dia siapa nikah, pok duk sekat semacam jadi lagu ni. Duk sekat semacam tak boleh. Jadi pok ni lebih sudu pada gerpu pula dia. Kalau dia kena tak apa. Berat lagu tu. Jadi anak ni nak tepuh tiah lah anak ni. Kena boleh sopa pula, tak boleh nikah pula. Parok. No. Padahal Nabi nikah boleh sopa. No. Jadi benda tu nyanyi. Hal ni begitu lah. Orang yang sedekah tu kerana dalam media. Tak semua orang yang terdidik dengan ajaran dia akan mari tu perasaan tu nak buat mana baik. Khususnya sedekah. Tetapi tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kalau kita faham sedekah itu secara taklidiyah, secara adab biasa. Jadi Nabi nak beri peluang kepada perasaan itu. Bila dia mari, memang kita nak mari. Dan Nabi itu sebut ni kerana nak suruh subur ke aku. Bila subur, tak ada duit. Patut saja, subur saja. Pokok subur tapi tak ada buah. Ada, dia subur, buah dengan cara mana? Ni buat kebajikan. Amal sosial itu juga sedekah. Maka dia dapat luahkan perasaan, sentimen, emosi dia untuk buat baik. Jadi makna dia tidak terpilih, tak hilang. Mana dia akan nyerah molek dan tidur, puas hati dia, puas hati. Itu tujuan Nabi SAW. Itu dari segi emosi. Nabi nak mengajar kita benda baik ni jangan kita sekat. Benda baik ni jangan kita sekat. Kita kira lagu mana dia ada ruangan untuk dia keluarkan dalam bentuk yang bersifat nyata. Di luar minda tu, ma'fil kharij. Bukan ma'fil dakhil, tidak. Tu Nabi Muhammad. Ini dari sudut psikologi. Mana ulama yang bahas dari sudut psikologi, dia kata gitu. Itu sebenarnya. Jadi saya buat sini sebagai satu tamsil yang ringkas. Mana seorang itu sanggup turun dari basikal dia nak buai batu ataupun nak buai duri ataupun tank daripada jalan itu apa tu? Kerana takut kena orang tu, takut ada orang lalu rebah apa yang jadi lagu tu. Itu khair, itu khair. Nabi kata sedekah. Bila kata sedekah, puas hati lah orang jebuat tu. Dia akan nak lagi, nak buat lagi. Itu cara Nabi nak menyemarakkan fastabiqul khairat. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang cukup unik lah. Cukup unik cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya sebut dari sudut ilmu nafs, psikologi. Ulama yang bahas dari konteks jiwa. Begitulah disebut. Dengan itu Nabi mahu setiap orang menggerakkan bakat insannya untuk melakukan kebaikan. Walaupun dia tak ada duit pun, dia tetap kena usaha supaya kebaikan fitrah yang ada jiwa dia ni dia semarak, subur, sampai tubik dalam bentuk amal perbuatan. Kalau kita panggil pekoh tu, kalau duduk dalam saja nak jadi pahala lah mana? Tak kira duduk main niat saja. No, niat tak mati, main niat gitu. Mana tak ada sebab lah seorang tu kata tak boleh nak sedekah, tak boleh nak buat baik. Tak ada sebab sebenarnya. Tak ada. Bila seorang tu nak buat baik, mesti ada penyelesaian dia ke arah alam nyata. Bukan duduk dalam tubik pakaian, mesti ada. Itu cara agama. Namun jika mafhum sedekah itu kekal dengan makna secara taklidiyah, maka ianya akan menyekat ramai individu masyarakat dari melakukan kebajikan. Jadi kita kena buat anjakan lah. Daripada makna sedekah dari sudut taklidiyah, makna resam adab biasa, kita beranjak daripada makna yang lebih luas, yang lebih sejagat sifat dia, iaitu secara nafsiyah. Yang ketiga,
Selain dari itu, hadis ini juga menampakkan bahawa Rasulullah sangat ingin melihat umatnya mempunyai kekuatan tindak balas positif terhadap pesekitar mereka. Dan sifat memberi, al-yadul ulya digambarkan dalam hadis Nabi itu, sifat memberi adalah tindak balas positif yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Dalam hadis, cuba kita tengok, okay? Bersifat memberilah, sama ada beri duit, beri tenaga, beri sokongan moral, dan ataukah bersifat memberi. Itulah tindakan positif sebenarnya. Maknanya dia ada suatu tindakan dengan pesekitar dia. Maknanya itu jiwa yang sungguh. Bila dia tengok orang susah, dia rasa nak tolong. Itu tindak balas yang positif. Nabi nak tu. Itu dalam hadis. Biar kita tengok orang susah rasa nak tolong. Bila tengok sepon ni kan sebut, bila orang nak naik kenderaan dia tolong akak kan. Mana ada tu rasa tindak balas untuk bantu orang tu. Benda tu perlu hidup dalam jiwa tu perlu hidup. Jadi Nabi dekatkan perkara itu dengan cara meletakkan perbuatan itu sebagai sedekah. Itu cara Nabi sallallahu alaihi. Ini suatu pendekatan Nabi sebagai orang yang ada autoriti rasmi daripada Allah, Nabi buat begitu. Jadi boleh. Jadi memberi adalah tindak balas positif yang dimaksudkan. Jiwa yang terlatih dengan tindak balas yang positif adalah merupakan jiwa yang subur dan mampu membuahkan banyak kebajikan kepada individu berkenaan. Makna orang yang ada sifat positif ni, ataupun dalam istilah Tok Guru saya, dia kata, mana kita ni jangan jadi hidup menumpah sepanjang masa. Menumpah, hanya tunggu orang beri. Tidak ada langsung memberi. Kadang-kadang orang kaya pun masih tak ada lagi sifat memberi. Kaya betul, tapi tak ada sifat memberi. Yang adanya gerit, yang adanya menerima. Allah kena semacam, Allah kau beri tak ada. Inilah yang dikatakan orang kaya yang miskin. Inilah yang dikatakan oleh, yang diistilahkan oleh Imam Ghazali, kaya tapi miskin. Apa kaya? Harta. Apa miskin? Jiwa. Jiwa miskin. Harta kaya, tetapi jiwa miskin. Orang lagu ni langsung tidak berguna untuk masyarakat. Orang yang kaya harta tapi jiwa miskin, jiwa papa kedana, ini tidak berguna untuk masyarakat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang kaya-kaya itu, dia bukan sekadar kaya harta, tetapi jiwa dia lebih kaya. Sebab itulah orang miskin dapat menikmati kekayaan dia. Itu sebenarnya Nabi nak ajar kita tu. Suatu kata-kata yang mempunyai isyarat yang sangat jelas bagi orang yang faham. Jadi ulama dia nampak begitu melalui hadis. Jadi untuk tujuan perasan dan galakan, maka Nabi menyifatkan amalan-amalan yang kecil sebagai sedekah. Oleh itu sangat wajar ibu bapa menghargai secara bijaksana setiap aktiviti anaknya, kerana penghargaan itu akan berfungsi sebagai pendorongnya ke arah menjadi individu aktif dan produktif. Jadi seorang ibu bapa dia mesti, sebab apa? Nak lahir individu masyarakat, dia lahir daripada rumah dulu. Jadi ibu bapa, sebab tu ibu bapa ni sebenarnya dia kena mengaji banyak benar. Itu sebab itulah kalau kita tengok misalnya Yusuf Qaradawi, apa konteks orang mengaji siapa mati tu, apa konteks? Dia lebih bersifat konteks apa keperluan kita. Kita ada anak, mana keperluan untuk anak tu kena mengaji. Sebab anak kita ni kadang-kadang dia siapa bila dia anak kita? Siapa bila dia anak kita? Tidak setengah orang kata masa kecil anak dia besar, tidak anak dah besar pun dia anak kita juga. Jadi bagaimana kita nak melayan anak kita daripada selepas dia lahir sampai kepada kita menghembuskan nafas yang terakhir. Itu semua tu kena belajar. Misalnya ni, daripada kecil lagi. Kita kena hargai. Kena hargai. Setiap tindak tanduk kita kena perhati tengok. Kita jangan bersifat sekat, tapi mendorong ke arah kebaikan. Membimbing dia. Dan menghargai. Saya sebut sini menghargai dengan bijaksana. Kerana dalam kitab Arab tu sebut, maknanya menghargai dengan hikmah. Maknanya kita nak hargai pun dengan bijaksana. Jangan, kalau kita tidak bijaksana menghargai perbuatan anak, boleh jadi anak buat salah pun dia rasa ibu bapa restu. Itu tidak bijaksana lagi. Tidak bijaksana. Jadi hak tu perlu kebijaksanaan ibu bapa. Dan penghargaan itu kalau kita pandang, dia boleh berfungsi akan datang sebagai pendorong dia untuk menjadi individu yang aktif, bukan yang pasif, dan dia bersifat produktif. Mana memberi impak yang baik pada orang, pada dia sendiri. Jadi Nabi ni maknanya cara dia royak tu, maknanya nak melahirkan insan yang berfikiran telah pertama lah kita kata. Tu cara hadis.
Nasabah lah Imam Nawawi letak dalam mata arba'in dia tu. Ingat Imam Nawawi pilih saja-saja. Ya. Orang seperti Imam Nawawi ni buat, dia tidak buat saja-saja. Dia ada maksud dia. Yang keempat, pemahaman lain yang boleh dipetik dari hadis ini adalah Nabi SAW ingin mempertegaskan kepada umat Islam bahawa nilai yang mengukuhkan kehidupan manusia bukan hanya yang berbentuk kebendaan semata-mata, bahkan yang berbentuk kerohanian juga adalah perkara yang sangat perlu. Jadi hal ini Nabi nak ayat nilai Al-Qiyam. Yusuf Qadawi ada buat buku khusus Al-Qiyam fil Iqtisad. Kata adalah sikit lagi tajuk dia, saya tak ingat. Ada sebuah buku dia bahas tentang nilai berdasar pada Quran dan hadis. Misalnya setiap kerja kita tu ada ke nilai dalam agama, dia mari yang sesuai. Tu ada kitab dia. Itu antara kitab baru lah. Dia mana setiap perbuatan kita ternyata mesti ada nilai. Sebab Islam ni dia nak nilai. Jangan kita anggap perbuatan kita tak ada nilai. Kalau kita anggap perbuatan apa saja perbuatan, mesti dia ada nilai yang baik. Bagaimana kita nak supaya tindak tanduk kita keseluruhan itu ada nilai yang baik? Tidak ada cara lain melainkan memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi huraian ada kesimpulan saya baca gitu rasanya kita sebut dah minggu lepas ni. Jadi huraian dan kesimpulan, sedekah tidak terbatas pada harta semata-mata. Yang kedua, antara sedekah yang tidak berbentuk harta yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mendamaikan perbalahan dan saksama dalam hukuman. Bila kita menghukum, buat keputusan, bermula daripada anak atau rumah kita sampai pada luar, kita kena bijaksana. Ini kalau dengan anak kita tidak adil dah, menyebabkan jadi balah. Rupanya bila duduk depan kita yang molek. Bila kita mati, bila dia masing-masing berada di rumah suku, rumah suku, rumah tangga suku tu, maka tak tegas apa. Kesilapan ni kerana ibu bapa didik tu tak kena. Kadang-kadang anak dia pendai perasaan itu. Itu zalim, tak boleh. Bahkan ada hukum itu. Dan saya tengok ulama kata itu haram perbuatan ibu bapa gitu. Sebab ibu bapa punca anak tu bala. Jangan terbiar main. Tak ada sebab bagi harta. Ulama kata haram ibu bapa bagi harta cara tidak betul. Boleh menyebabkan jadi anak bala. Tak boleh. Yang ketiga, luasnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah berfirman, "Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila." Maksudnya kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka. Yakni kami berkuasa membinasakan mereka. Dan apabila kami kehendaki, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka dengan penggantian yang sebaik-baik. Mana orang yang lebih baik daripada mereka. Jadi kamu dia kena sedarlah. Ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir, dia menunjukkan bahawa Allah nak ayatnya, aku sebenarnya tidak perlu pada kamu. Cuma aku perlu pada kamu untuk buat kebaikan. Dah aku beri pahala. Kalau aku tak siap, aku boleh tukar orang lain. Itu maknanya suatu perkara yang Allah nak ayatnya, dia berkuasa buat. Cuba dia kasih buat. Jangan duduk agah. Jangan duduk agah. Atas dunia jangan duduk agah. Jangan duduk betul. Jangan duduk berasa kita lebih tinggi daripada agama Allah. Jangan. Itu maksud itu sinis, kata-kata sinis daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zakat badan. Iaitu mengeluarkan sedekah untuk setiap anggota dengan cara yang disebut oleh Nabi. Walaupun dalam hadis lain disebut semaya duha dan sebagainya. Ibadat-ibadat yang kita buat, taqarrabu bin nawafil, kita dekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat-ibadat. Itu semua adalah merupakan bentuk-bentuk sedekah. Yang kelima, pengertian ma'ruf mengikut Islam adalah merangkumi seluruh aktiviti yang berguna untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Yang keenam, Islam amat mengambil berat persoalan kebersihan, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan orang ramai. Jadi kebersihan, misalnya kalau dalam kitab ni dia sebut terai lah. Dia sebut terai bahawa perkara yang berkait dengan kebersihan ini misalnya tempat orang duduk, tempat amal lah. Jadi betul dah molek kena dengan agama tu. Kok kajian dia buat ni lah, dah suruh berhenti rokok, dia tak berhenti lah. Dia tak wisa tambah.
Kalau dia isak saja boleh ke tak tu biasa tu. Isak saja. Pasal tu biasa. Kalau begitu tak apa kan dia. Biar dia sore selok dia lah. Ni dia waktu ubik tu tu memang tepat tu. Tak boleh. Sebab esok kata 2 kali ganda. 2 kali ganda. Bahkan dia waktu ubik tu lebih besar lagi dosa. Sebab kena orang lain. Mengikut esok qadawi. Dia buat fatwa 2 kali esok qadawi waktu ambil fatwa tu rokok ni. Minta maaf lah saya sebut sebab kita belajar hadis ni, jadi kita sebut terang sikit. Maknanya kau itu tidak maksud tak kena siapa-siapa. Langsung tidak ada maksud gitu. Cuma saya sebut tu dalam konteks kita belajar hadis. Lagu tu lah. Jadi kalau sebut ingat supaya ingat. Mana dia kesalahan kalau melibatkan individu kita dosa juga. Tetapi tidaklah lebih berat daripada sehingga menyebabkan terjejas orang lain. Dan mengikut kenyataannya yang dikeluarkan tu, asal yang dikeluarkan tu dia mana kadar menjejaskan tu dia lebih besar. Lebih besar mengikut kajian Dr. Yusuf Qadam. Jadi kena mengingat. Bukan main-main tu. Jadi benda-benda begitu jangan kita pandai kecil. Sebab benda gitu dia boleh menjejaskan amalan kita, menjejaskan pahala kita. Bila banyak dosa dia terjejah. Jadi kebersihan ini dalam ini dia tidak sebut. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab baru, misalnya majalah-majalah Arab yang bersifat semasa, dia sebut. Kalau kebersihan, anjuran supaya bersih, misalnya Kementerian Kesihatan, dalam bak serpah musim banjir, sepatutnya mesti kita guna wadah agama ni untuk sebut benda tu. Biar orang terasa. Misalnya, membersihkan kawasan rumah daripada jentik-jentik juga tu. Ugak-ugak lah kelihatan tak. Kenapa kita tidak kait dengan agama? Itu sedekah tu. Mana bila kita buat gitu, mana kita jaga, kita dah jaga orang lain. Amat besar pahala. Amat besar. Jadi kalau Nabi itu kenapa kita tidak guna metod Nabi? Cara pendekatan Nabi SAW. Dari di situlah sebenarnya beza fikrah tu orang panggil fikrah. Maknanya fikrah Islam itu ada beza itu ya. Jadi rugilah kita kempen habis juta. Tetapi tak dipahala. Sebab apa? Sebab kita tidak dekatkan dengan agama dia. Kita tidak kempen dengan cara Nabi SAW. Jadi orang tak faham. Orang nampak semata-mata secara secara universal gitu ya. Bersih seperti mana orang kafir faham. Jadi kalau lagu tu mengikut ulama dia tak akan dapat pahala. Seperti mana kita faham dalam konteks agama. Kita kait dengan agama baru boleh pahala. Jauh lah lebih semangat nak buat sebab apa? Kita dekatkan perbuatan dia itu dengan sebagai sedekah. Walaupun ada lagi hadis-hadis lain yang lebih jelas dalam benda-benda walaupun tidak sebut sedekah itu termasuk dalam khidmat masyarakat. Ini pun begitulah juga hadis ini. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak memerlukan kepada makhluknya, namun Allah mengasihi mana-mana hamba-Nya bersyukur padanya. Jadi Allah tekan, Nabi tekan supaya buat baik untuk kita semua. Langsung pulangan itu tidak kembali kepada Allah. Allah tidak ada kesal dengan kebaikan yang kita buat. Dan juga Allah tidak ada kesal dengan keburukan yang kita buat. Benda itu semuanya pulangan ini kepada kita.